Okey. Baik. Malam ni kita sambung, kita tengok ciri-ciri ataupun sifat ataupun fungsi induktor. Okay? Fungsi induktor secara individu. Okay? Fungsi induktor secara individu. So lita ni lita imaginary lah. Kita andaikan lita seperti ni lah. Baik, kita dah tengok dah apa itu konduktor. Ini sekarang ni kita nak analisa dia. Kita nak analisa dia. Kita tengok muka surat 200. Muka surat 200. Figure 17-26. Figure 17-26. Boleh? Okay. Tengok lita. Jadi lita ni kita pasang ada EMF, ada induktor, ada perintah. Ada EMF, ada induktor, ada perintah. Baik. Secara teorinya, mesti ingat, jika sekiranya tidak ada resistor, tak ada perintah. Okey? Kalau tak ada perintah, induktor ni tak kena ada, tak kena berfungsi. Jadi mesti ada perintah. Alright. So, tu fungsi perintah. Okay. Baik. Dalam lita ni, dah ada resistor. Baik. Cikgu harap cikgu mencipta soalan untuk kamu tanya. Kita akan ambil masa. Cikgu harap kamu akan tertanya-tanya. Okay? Kalau kita guna hukum Ohm, kita boleh cari I di perintah. Kalau kita guna hukum Kirchhoff, kita boleh cari I di perintah. V sama dengan IR. Betul tak? V sama dengan IR. Okay, baik. So sekarang ni, kalau kita tengok lita ni, V sama dengan IR. Soalannya ialah berapa V di perintah? Sebab kita tahu bahawa dengan potential divider ada dua komponen. Jadi kita kena hagih-hagihkan berdasarkan rintangan. Betul tak? Betul tak? Okay. Jadi itu tentang voltage. Baik, dalam satu lita yang kita biasa bincang ataupun yang menentukan fungsi lita, yang menentukan lita itu berfungsi adalah current-nya. Di mana ada current, di situ ada voltage. Di mana ada voltage, di situ ada current. Jadi kalaulah seumpama cikgu boleh buat perumpamaan nanti malu orang lain pula. Ini malu. Rumah ada moknya air. Betul tak? Siapa yang menggerakkan rumah kita? Encik Azizah yang menggerakkan rumah, yang mengatur sana sini dan situ sini. Cikgu boleh katakan bahawa mesti mok kita. Mesti mok kita. Ayah tu tepe gitu ya. Okay, so sebagai perumpamaan dan jadikan dia sebagai foundation jadi dia dasar jadi sebagai perumpamaan untuk kita mudah faham bahawa dalam lita ni akan menentukan perjalanan lita ni ialah current. Baik. So kalau kita perhatikan bahawa andainya kita on saja EMF, so kita bahagikan kronologi dia kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, cikgu tulis A itu, at switch on at time
T sama dengan kosong. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Masa T sama dengan kosong. Yang kedua, masa T sama dengan T. At time T. Yang ketiga, apabila kita switch off. Yang ketiga, apabila kita switch off. Jadi ini fenomena fizik yang kita apa namanya nak susun, nak susun, dia faham, dia ingat, dia apply. Baik. So pada masa kosong, pada masa T sama dengan T, dan juga pada masa kita switch off. Baik. Dalam gambar raja cikgu bagi tu, gambar raja cikgu bagi 17.2 Mei tu, cikgu tak letak masa dia switch kosong. Cikgu buat sehingga T saja. Masa switch off dok. Jadi itu kemahiran faham lah kalau cikgu betul. Okey, jadi saya lagi gambar raja untuk tepek atau lukis diri tu. Okey, baik. Dia. Okey. So, pada masa T sama dengan kosong. Baik, kita tengok pada graf. T pada masa kosong, kalau tengok graf tu cikgu ada bagi kepada 3 bahagian. EB, epsilon B melawan T, VR melawan T. VR melawan T. Kemudian current melawan T. Baik, cikgu nak tanya. Pada masa T sama dengan kosong, berapa EB? Kosong. Maksimum. EB maksimum. EB. Pada masa T sama dengan kosong, berapa voltan resistor? Berapa voltan resistor? Voltan resistor. Kosong. Nampak tak? Kenapa ataupun kita fikir apa keadaan itu boleh berlaku? Bila masa kita betul kosong, betul lah, tak buat lagi lah, betul lah. Tiba-tiba kita dapati bahawa back EMF dalam induktor tu maksimum dia punya induce current. Induce EMF. Induce EMF tu maksimum. Kemudian kita tengok pula pada masa T kosong, berapa current dia? Berapa current dia? Maksimum. Haji sekali. Dek. Kosong. Kosong. Current kosong. Nampak tak? Relax dia. Susunan dia tu. Masalah cikgu pula tak? Current di induktor dengan current di resistor sama ke lain? Sama tidak? Berapa yang sama? Sebab EMF sama dan lita tulah. Tak boleh gitu. Om kata dua ni sesiri. Jadi hak sama ke apa? Current. Masa ni hukum current tu sama sebabnya dia lita sesiri. Dia lita sesiri. Jadi I pada masa T sama dengan kosong, kita tengok tu. Pada masa T sama dengan kosong, dua-dua current tu tak ada. Dua-dua tu tak ada. Di arc pun tak ada, di induktor pun tak ada. Tapi kalau kita bicara voltan ataupun EMF ataupun volt, back EMF ada di induktor. Maksimum pula tu. Cuma voltan di resistor tak ada. Logik lah. Kalau hukum balus tu kosong lah. Kalau lama baru kau make up. Tapi bila masuk tingkat temen, rupanya induktor ni masa kita start dia maksimum.
Start tu maksimum. Bukan voltan E, back EMF dia. Dan berapa nilai back EMF ni? Ni kerana kita panggil apa nama ni, hipotetik. Back EMF ni sama dengan EMF. Back EMF ni sama dengan EMF. Pada mula-mula. Kalau Aziz kata, dia macam ni. Dia macam itu disambung ke universiti nanti. Untuk ni hipotetik ni, tak tu sama dengan EMF. Cuma nama dia adalah back EMF. Apa gitu sebab sebelum pada ni kita tengok dah bahawa back EMF ni sama dengan induced EMF. Induced tu tadi ini waktu dah ada ni. Baik. Seterusnya data yang kita bincangkan ni ialah data kita tengok tu ialah direct current. Direct current. Sebab tu kita bincang masuk kosong. Masa dia kosong. Andainya arus ulang alik, itu cara lain. Tapi ni kita nak bawa kepada current bergantung kepada masa. Kalau sebelum pada ni charge bergantung kepada masa, kapasitor kata. Kapasitor kata charge bergantung kepada masa. Current bergantung kepada masa kan. Tapi keadaan dia sama fasa dengan ataupun sama dengan perintah. Hal ni lain. Hal ni lain. Ada perbezaan dia. Okey. Baik. So daripada sini kita pun nak tahu katalah berapa nilai T sama dengan kosong. Maknanya 0.1, 0.2. Nombor yang gitu lah kita bawa andai. Kosong, T kosong, masa kosong, masa 0.1 saat, 2 dan seterusnya. Berapa nilai current? Ini berapa nilai current? Jadi daripada sini kita dapatkan, kita tahu bahawa back EMF ialah pada mula-mula ni sama dengan EM, sama dengan berkala kuasa iaitu E. Kemudian kita tahu bahawa nak kira back EMF ialah L DI per dt. DI per dt. Jadi mula-mula kita dapat kalau bab sebelum pada ni kita tanya berapa current kita boleh lewat so nilai 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere. Okey. Tapi dalam kes ni tengok jawapan dia. DI per dt. Maknanya bukan satu nilai arus tetapi dia mesti berkadar dengan masa. Jadi mungkin selepas daripada satu, kadar peningkatan arusnya adalah 1 ampere per 2 saat ataupun 5 ampere per 5 saat, 5 ampere per 6 saat. Okey, maknanya selepas tu perkadaran dia meningkat dengan kadar demikian. Dia meningkat dengan kadar seperti itu. Kadar dia ni, kadar ditentukan oleh EMF dan juga inductance. EMF dan juga inductance. Jadi kalau kita nak tahu pada masa tertentu, kita tahu dah apa namanya 5 ampere per saat contohnya, kalau nilai saat maknanya 30. Jadi kalau sebelum pada ni kita mudah lagi. Berapa current dia? Current dia 5. Ini dia ada kadar dia. Dia bergantung pada masa dia. Okay. Baik. So itu kadar peningkatan current selepas kosong. Selepas kosong. Baik. Dengan tu kadar tu dibawa pada setiap titik lah. Kalau kita atur graf, kita dapat melengkung begitu. Baik. Selepas masa T tu, kita guna apa namanya Kirchhoff second law. Kirchhoff second law. E campur dengan EB, E campur dengan EB, E back EMF tu. Kalau guna Kirchhoff law tu,
apa nama ni, di EB tu ialah potential difference kan. Berlawanan jadi positif. E tak campur dengan EB sama dengan IR. I tu current, R tu resistor. Kebetulan sebut Kirchhoff law. Hak warni mak apa ya tu Kirchhoff law tu tak boleh dapat markah tinggi. Set 2 tu. Ini Kirchhoff law. Macam mana? Tak ingat. Lepas ni cikgu suruh buat kebetulan. Lepas ni cikgu bubuh dalam GC. Apa ni? Ya GC. Okay, baik. So persamaan itu ialah EMF campur dengan EB sama dengan IR. Okay, baik. So EB macam mana kita dapat? Kita dapat dengan L dI per dt sama dengan IR. Lepas tu guna Kirchhoff law tu terus. Kemudian kita susun macam ni, uruskan balik 17-13 kan. IR campur dengan L dI per dt E. Apa ni? Sebab ngaji dengan Cikgu Siva ni kan, kita susun ni dia jadi persamaan apa dah? Tak ingat. Persamaan pembezaan. Persamaan pembezaan susun lagi tu. So apabila kita selesaikan tu, kita boleh dapat I E per R 1 tolak epsilon R RT per M. Negatif RT per L. So daripada sini T L per T tu ataupun bawah L per R tu itu dinamakan inductive time constant. Bila kita susun, tau tu akan jadi T per tau. T per tau. Sebelum pada ni, tau untuk kapasitor RC. Ingat kan? Sama kita tanya inductor ni. Kita tanya. Okay. So, kita cikgu tulis 17-14. I sama dengan E over R. Darab dengan 1 tolak E negatif T per tau L. Jadi E per R tu kita tahu bahawa itu adalah I naught. Jadi kalau nak tulis I saja dia terjadi begini. I sama dengan I naught 1 tolak E T per tau. Tau untuk L. Tau untuk L adalah L over R, ataupun tau untuk inductor ialah L over R. Tau untuk kapasitor ialah RC. RC. Baik. So pada maksimum current, maksimum tu waktu tepu lah. Di I per dt tu hampir kosong. So kita akan dapati bahawa I yang maksimum adalah E over R. E over R. E over R. Ini betul-betul tu. E bahagi dengan R. Baik, tengok graf. Tengok graf kan. Current melawati. Jadi flat tu ataupun di C tu, C dah. Berapa nilai tu di current dia? Maksimum dia ialah EMF bahagikan dengan R. Tapi bentuk graf dia bukan flat. Bukan flat gitu. Dia adalah daripada sini dia naik. Gitu. Nama tu gini. Okay. Ini kan. Dia daripada sini dia naik sehingga dia flat. Sini berapa ni? Di I per dt. Di I per dt. Macam mana kita boleh dapat E bahagi dengan L? E bahagi dengan L. Maksimum tu berapa? E bahagi dengan R. E bahagi dengan R. E bahagi L mana? Ni, macam ni kosong lah. Masih naik ni. Itu apa? E bahagi dengan L. Ni, E bahagi dengan R. Okay. Baik.
Kemudian apabila kita switch off, switch off, so apa yang berlaku ialah current tu tidaklah tiba-tiba jadi kosong. Tidaklah tiba-tiba jadi kosong. So apa dia jadi? I tu dia akan berkurang, tapi I not E berkadar terus I sama dengan bukan E per R bukan I not bukan I not. Semula tu dah E per R tu I not. I sama dengan I not E kuasa negatif T per tau. Kuasa negatif T per tau. So gambaran dia keluar. E per R E per L okey ya. Baik. Kau ni sikit cikgu. Ini. Tak nampak lagi. Tu mana nampak. Kenapa? Okey. Nampak tak? Kalau pen merah ni dia naik jadi tepu. Ada cikgu lukis lah kan? Ada cikgu lukis. Ada. Jadi bila kita tutup ya, off, bukan jadi kosong. Slow jadi kosong. Slow ni persamaan ni apa ni? I not E kuasa negatif T per tau N. Kalau nak lukis pada manual tu boleh sambung ujung dia slow. Apa cikgu equation dia saya? Tu ada tu muka surat 201 17.16. 17.16. Ada I not pun. Tu E per R tu I not. Oh ya ke? I not tu. Tu I not tu. I not tu E per R. I not tu. Bapa I not sebab EMF bahagiannya perintah. Kita anggap sebagai I not situ. So dia berkurang lagi tu. Okey. Boleh ya? Baik. Jadi kita boleh tengok persamaan bawah tu saya dah tulis VR sama dengan E darab dengan epsilon negatif T per tau N. Ada kan? VR apa tak? Bawah pada 17 poin ni. Mana graf dia? Tengok VR di muka surat 200 VR. Bentuk graf dia lagi tu. Bentuk graf lagi tu. Baik, VL bagaimana? Ada tanda negatif dia. Ada tanda negatif E kuasa negatif T per tau. Jadi mana bentuk dia? Bentuk dia tengok muka surat 200 tu di sebelah kiri tu. Dia berlawanan di antara dua tu. Sifat berlawanan dia kita boleh tengok pada masa T sama dengan kosong, VR kosong, tapi EB dia adalah maksimum. Itu voltan dia. Yang dia milik bersama siapa? Milik bersama dia adalah current. Bapa yang milik bersama tu current. Kamu tahu daripada tingkat ketiga ni. Bila dia dalam keadaan sendiri, apa yang sama? Current. Apa yang sama? Current. Jangan tinggalkan pemahaman tentang
hal itu. Okay. Baik. Okay. So itulah properties bagi sesebuah induktor. Okay. Sesebuah induktor. Jadi secara umumnya induktor ni digunakan untuk melambatkan peningkatan current di dalam alat elektronik. Okay. Dia digunakan untuk melambatkan peningkatan current di dalam alat-alat elektronik. So bagi dita direct current, okay, dia digunakan untuk mengelakkan motor daripada overload. Okay, daripada overload. Okay. Baik. So biasanya kita akan tertarik dengan fungsi satu-satu alat. Okay. Baik. So sehingga malam ni kita tahu bahawa perintah digunakan untuk menghidupkan dita. Sebab tak ada perintah, current tak ada drop. Kemudian kapasitor digunakan untuk menyimpan charge. Menyimpan charge. Kemudian kita ada induktor digunakan untuk melambatkan pembinaan current. Daripada tiga alat ni, juru elektronik dia gunakan untuk pelbagai fungsi. Antaranya untuk amplifier. Untuk amplifier. Amplifier ni contohnya kalau kita tengok kalau ni di masjid apa semua tu ada mikrofon. Jadi suara tu bila tak kuat mana. So gunakan kaedah tu macam mana? Supaya tiga apa namanya untuk mengelakkan dia tu lambat sikit, lambat pun dalam masa yang kosong satu saat. Kadang-kadang tu bila fikir lambat. Tapi kalau kita perhati betul-betul, bila band dalam masa sikit 0.001 saat, nampaklah. Tapi kalau 0.01 saat, sebab dia hidup dalam masa tu. So begitulah keadaan alat-alat elektronik. Jadi untuk menyusun penggunaan apa semua ni, mungkin kalau kita tengok dalam internet, dengan tiga alat ni pun ada pelbagai fungsi. Sebab kita belajar fizik, kita tak fikirkan tentang apa namanya fungsi. Kita fikirkan tentang teori dia, current dia. Jadi kalau berminat, boleh tengoklah apa kegunaan dia. Ada tu macam-macam dia buat. Lampu klip-klip lah. Apa namanya, water pump contohnya siram pokok. Pokok ni, air sini. So boleh diatur. Cuma kita ataupun peringkat STPM fizik ni tidak diajar. So itu fungsi. Biasanya kita nak tengok fungsi. Baik. Sebelum pada ni kita dah tengok dah induktor ni boleh disusun secara sesiri dan juga secara paralel. Secara series dalam paralel. Dan ringkasan daripada series dan paralel tu, kita tahu bahawa kalau nak cari efektif L, kalau series kita campur dia semua sekali, jumlahkan semua sekali. Kalau paralel kita dapatkan satu per nilai induktor efektif dengan 1 per L1, 1 per L2 dan seterusnya. So ini adalah apa namanya ringkasan kepada jika induktor disambung secara sesiri dan selari. Jadi harap boleh ingatlah perintah kalau sesiri efektif dia macam mana. Kapasitor kalau sesiri efektif dia macam mana. Induktor sesiri macam mana. So ada tiga alat. Ada tiga komponen elektronik. Baik. Seterusnya kita tengok induktor untuk satu-satu solenoid. Untuk satu-satu solenoid. Benda yang sama saja balik-balik. Kemudian kita tengok surat 202 tu. 202 tu. Daripada sini gambar rajah ni untuk dapatkan
apa nama ni, inductance bagi satu-satu solenoid, kita tahu bahawa NV, Li NV ataupun L sama dengan N V per dengan I. So V itu adalah VA, B itu kerana dia solenoid, mu naught Ni darab dengan A. So kita boleh dapatkan inductance bagi satu-satu solenoid adalah N sama dengan mu naught A N kuasa 2 per D. Okay? Per D. Itu untuk satu-satu solenoid. Okay? Dan biasa pun bentuk solenoid lah. Okay? Biasa bentuk solenoid. Itu untuk N tu bila mililiter tak? bilangan militer. So 2, 3 kena bilang. So 2, 3, 4, 5 kalau gambar rajin dia sudah bilang kena bilang. Contoh atas tu berapa lagi? Okey, nanti kita bilang. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 militer. Okey. 10 militer. Okey. Boleh? Okey. Alright. A cross sectional area dia tu. Pada pilih tu cross sectional area dia. D bila kita sambung-sambung tu berapa ukur dia? Ukur dia panjang. Kalau besar 2, 3, 4 ukur yang kembali berapa panjang? Besar 2, 3, 4 ni berapa? Betul-betul kena ukur. Betul-betul kena ukur. Sebab itulah ini praktikal, maknanya kita tak perlu nak cari B atau cari berapa. Tiba-tiba dia N dia D dia. Kita nak cari inductor, kena cari B. Hui. Masalah tu. Tapi rupanya ada kita perlu ukur mekanikal lagi. Mekanikal luaran sahaja. Waktu sekali kan. Jadi kena hafal tu, ingat tu. Rumus tu kena ingat tu. L tu. N, kalau cikgu buat ni. L sama dengan man per D. Man D. Ban. Ban B. BQV. Sejarah jenis B. Okey. Okey ya. Baik. Kita sambung ke 17.4. Sama dengan kapasitor. Bila kita ada kapasitan, kita perlu cari energi. Energi untuk kapasitor setengah QV. Betul tak? Dan ada dua lagi. Okey, boleh kira belakang. Super juga ni. Jadi tenaga untuk satu-satu kapasitor ialah, tengok muka surat 2-3, U sama dengan setengah Li kuasa 2. Cuba cari. Lain-lain panggil tu bukti. Dan tak ada formula lain. Hot tu saja. Tisau. Kecuali dia AI tu boleh cari dengan hal lain. I tu maknanya syarat sebelum pada ni I sama dengan E kuasa bla bla bla, itu lah. Okey. Kalau lah soalan tanya direct, kalau tak ingat hak ni sudah. Sudah. Jadi tenaga, kalau kapasitor dia ada option dia kan. Tapi untuk apa nama ni, induktor, tenaga sama dengan setengah Li kuasa 2. Setengah Li kuasa 2.